العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah kita dapat menyambung kembali untuk kuliah tafsir masih dalam surah Ibrahim setelah sebulan lebih kita bercuti puasa dan hari raya. Sambungan kita ayat yang seterusnya, ayat 28. Ayat 28. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang telah menukar gantikan nikmat Allah dengan kekufuran dan mereka menempatkan kaum mereka dalam lembah kebinasaan, tempat binasa. Itulah neraka jahanam yang mereka masukinya. Itulah seburuk-buruk tempat untuk mereka kekal dan menetap. Mereka menjadikan bagi Allah adanya andada sekutu-sekutu atas tujuan untuk menyesatkan manusia daripada jalannya. Katakanlah kepada mereka, tamatta'u, kamu berseronoklah, kamu bergembiralah.
untuk kehidupan kamu di dunia, maka sesungguhnya tempat kembali kamu adalah ilan nar, ke dalam neraka. Kul, katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaklah mereka mendirikan salat, menafkahkan apa yang kami rezekikan kepada mereka, sama ada sirran wa alaniyah, secara sembunyi atau nafkah secara terang-terangan, sebelum datang kepada mereka hari di mana tidak ada urusan jual beli dan tidak ada lagi khilal, tidak ada lagi makhalah ataupun khullah, persahabatan antara seorang dengan yang lain. Siapakah yang dimaksudkan dengan allazina baddalu? Orang yang telah menukar gantikan nikmat Allah kepada kufur. Berkata Ibnu Abbas, haula hum kuffar Makkah. Mereka ini adalah golongan orang-orang kafir Makkah. Riwayat daripada Imam Al-Hakim, Ibnu Jarir At-Tabari, Imam At-Tabarani, daripada Umar dan Ali radhiyallahu anhuma, orang yang menukarkan di sini adalah dua golongan yang sangat jahat daripada bangsa Quraisy, Banu Al-Mughirah dan Banu Umayyah. Adapun Banu Al-Mughirah telah dibinasakan ia sepenuhnya dalam peperangan Badar, manakala Banu Umayyah famatta'u ila hin, mereka masih diberi nikmat kesenangan dunia hingga tempoh tertentu. Itu atas riwayat yang disebut oleh Imam Al-Hakim dan Ibnu Jarir. Baik. Apakah nikmat yang mereka tukarkan di sini? Nikmat Allah. Maksud nikmat di sini adalah nikmat diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala utuskan kepada penduduk di Mekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul akhir zaman, tetapi mereka menolak dakwah itu dan mereka mahu kekal dengan cara jahiliyah, dengan cara yang kufur. Nikmat yang paling besar dalam hidup adalah nikmat apabila manusia menerima dakwah Rasul, hatinya kenal Tuhan yang menciptakannya, kenal Allah Ta'ala. Kalau bukan dengan sebab Rasul yang berdakwah, kalau bukan dengan sebab Rasul yang diutuskan, manusia tidak akan kenal Allah Ta'ala semata-mata menggunakan akal. Sekadar fikir, akal tidak akan bertemu dengan jawapan siapakah khaliquhum ataupun rabbuhum, pencipta mereka, Tuhan mereka, kecuali adanya Rasul. Tetapi apabila diutuskan Rasul, mereka menolak dakwah itu dan mereka mengambil kekufuran. Yang mana penduduk Mekah ini telah Allah Ta'ala tempatkan mereka di tanah haramnya, tanah haram Mekah, dan menjadikan kehidupan mereka berada fi si'ati, dalam keluasan rezeki yang banyak ataupun sumber kehidupan yang mencukupi. Wa bu'itsa fihim Muhammad, diutuskan pada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'rifu qadra hadhihi an-ni'mah, tetapi mereka tidak mengetahui kadar nikmat ini, nikmat yang sangat besar. Maka sepatutnya nikmat itu disyukuri, bukannya dikufuri. Nikmat itu sepatutnya dihargai, bukannya diketepikan. Maka nyatalah sebab-sebab yang membawa jatuhnya mereka dalam su'il masir, buruk kesudahan, iaitu berada dalam jahannam. Lalu diberi kepada mereka suatu ancaman, ugutan, supaya mereka dibenarkan untuk tamatta'u, untuk berseronok dengan nikmat dunia bagi tempoh yang seketika, tetapi sampai masanya mereka akan binasa. Dalam ayat ini, oleh kerana ayat ini khusus kepada, dari segi sebab nuzulnya merujuk kepada orang-orang Makkah, tetapi dari segi ibrahnya merujuk kepada semua manusia. Apabila sampai kepada kita seruan Islam, kita hidup dalam suasana yang aman, kita dapat beramal dengan agama. Orang yang tidak melaksanakan perintah agama dengan baik, padahal dia boleh melaksanakannya, bermakna dia tidak bersyukur. Dia telah menukarkan syukrun kepada kufrun. Syukur itu kepada kufur. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafuran. Kami telah tunjukkan kepada kamu jalan, wahai manusia, sama ada kamu menjadi orang yang syakir, bersyukur, ataupun kufur. Kalau terima, selamat, menjadi orang yang bersyukur. Dan tidak ada sebab untuk Allah Ta'ala menyiksa manusia di akhirat sekiranya manusia bersyukur.
Syukur lawan kepada kufur, kufur lawan kepada syukur. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Apa sebab, apa perlunya untuk Allah Ta'ala menyiksa, mengazab kamu sekiranya kamu bersyukur dan kamu beriman? Kerana Allah Ta'ala sifatnya wa kana Allahu syakiran alima, adalah Allah Ta'ala sangat menghargai akan usaha hambanya, iaitu dengan cara diberi kebaikan di atas kebaikan yang dibuat oleh hambanya di dunia. Kebaikan di akhirat, diberi kebaikan di dunia, diberi kebaikan untuk mereka akhirat. In kana khairan, sekiranya baik amalan mereka, fa khairun, baik pula balasannya. Wa in kana syarran fa syarrun, sekiranya buruk amalannya, buruk juga balasannya. Wa ahallu, mereka sengaja menempatkan, meletakkan kaum mereka Darul Bawar, di lembah kebinasaan. Binasa berada jauh daripada jalan agama Allah. Di sini apabila dakwah seorang Rasul siapa, peranan yang paling besar sekali adalah peranan akal kita untuk fikir ke mana kita nak pergi, ke mana kita nak pergi dalam hidup. Kalau kita memikir apa kita cari dalam hidup kita, sebenarnya yang manusia cari dalam hidup adalah kebahagiaan, ketenangan, as-sa'adah was-sakinah. Dua ni manusia cari. Adakah manusia akan bertemu dengan kebahagiaan, ketenangan pada harta? Belum tentu. Adakah manusia akan bertemu dengan kebahagiaan, ketenangan pada kesihatan? Belum tentu. Berapa ramai orang sihat tapi tidak bahagia, tidak tenang. Berapa ramai orang kaya tapi tidak bahagia, tidak tenang. Kebahagiaan yang sebenar, ketenangan yang sebenar apabila manusia kenal Allah dan boleh melaksanakan tugas-tugas ubudiyah, pengabdian diri kepada Allah. Sebab itu tujuan kita diciptakan. Bila benda yang kita buat kena dengan matlamat, maka kita akan rasa bahagia, rasa tenang. Tetapi apabila manusia menolaknya disebabkan kejahilannya, ataupun disebabkan lebih mengutamakan kehendak nafsu, walaupun ia tahu benda itu salah, fitrahnya mengatakan salah, akalnya mengatakan salah, tapi nafsunya buat juga, apa yang dia dapat? Kadang-kadang saya terfikir, orang-orang jahat yang bunuh orang di Mesir, di Syria, apa dia nak? Kalau dia kata nak puasa, berapa lama? Adakah dia rasa dia boleh hidup sampai 100 tahun, 200 tahun? Macam mana cara dia berfikir? Kita pun rasa pelik, macam mana orang begini berfikir? Sebab orang yang buat salah, dia tetap akan diburu rasa bersalah. Walaupun dia berkuasa, tidurnya tidak nyenyak, sebab dia akan rasa bersalah. Fitrah manusia begitu. Dia akan sentiasa rasa bersalah, sebab dia tidak akan merasa puas dengan hanya bunuh manusia. Lepas bunuh dia rasa, mesti akan berasa apa nak bunuh lagi, tapi bersalah pula. Kecuali setelah manusia benar-benar kembali kepada Allah dan bertaubat, barulah boleh dibaiki jiwanya. Adapun orang-orang yang dibunuh, orang yang mati, tidak rugi apa-apa, sebab mereka sebenarnya di sisi Allah tidak mati. Mereka cuma berpindah alam kehidupan daripada alam dunia kepada alam barzakh. Walaupun yang binasa jasadnya, tapi ini rohnya tidak mati. Jahannam yaslaunaha, kebinasaan itu adalah berupa neraka Jahannam yang mereka masukinya. Yaslaunaha yadkhulunaha, dan itulah seburuk-buruk tempat untuk mereka menetap. Apabila disebut Jahannam, ia adalah merupakan a'lad darakat, tingkat yang paling tinggi dari sudut huduhnya balasan neraka. Buruknya berbanding hak lain pun berat juga, nerakanya lain. Tetapi apabila disebut Jahannam, ia adalah suatu peringkat tahap yang paling akhbas wa aqbah, yang lebih hina, rendah, buruk, jijik. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Ingatlah pada hari kami bertanya, kami berkata kepada neraka Jahannam, adakah kamu sudah penuh? Allah Ta'ala bertanya kepada neraka Jahannam di hari akhirat nanti, halim talakti, adakah isi kamu sudah penuh? Lalu neraka Jahannam menjawab, hal min mazid. Neraka Jahannam boleh bercakap, boleh kecek.
Dia tidak sama dengan apa yang kita lalui di dunia. Di dunia makhluk yang hidup sahaja boleh bercakap seperti manusia. Binatang hidup tetapi tidak boleh bercakap. Di akhirat syurga boleh bercakap, neraka boleh bercakap, semua sekali, sehingga anggota badan manusia boleh bertutur, boleh berkata-kata. Kita baca dalam surah Al-Mulk, dalam ayat di awal ayat, apa dia? Farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karratain yanqalib ilaika al-basaru khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin wa a'tadna lahum 'adhab as-sa'ir wa lil-ladzina kafaru bi rabbihim 'adhabu jahannam wa bi'sal masir. Bagi orang-orang yang ingkar, yang kufur kepada Tuhan mereka, azab neraka jahannam. Kenapa tidak disebut azab as-sa'ir, azab apa dia? Yang lain-lain lah, seperti lava, apa dia lagi? Sakar. Tapi disebut situ secara khusus azab jahannam. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampirlah neraka tu pecah kerana terlalu marah. Suara neraka sangat menggerunkan. Zafir syahik, bunyi nafas neraka. Dia tarik nafas, dia hembus nafas tu, bunyi dia tu sudah timbul rasa gem. Oleh kerana kuatnya bunyi, seakan-akan neraka tu hampir-hampir pecah. Disebabkan al-ghaiz, marahnya ia kepada neraka, marahnya ia kepada ahli yang kufur, orang kafir yang masuk ke dalamnya. Bagaimanakah balasan yang mereka akan terima? Allahu Akbar. Sesuatu yang sangat dahsyat dan sangat berat dan sangat menakutkan. Ayat ini sebenarnya tahdid, merupakan ancaman bagi orang-orang yang ingkar, orang yang kufur kepada Allah. Kita kata, adakah ayat yang tak sapa kepada dia? Boleh jadi tak sapa, boleh jadi sapa. Tapi kalau sapa pun, dia tidak rasa bahawa ini adalah sesuatu yang benar. Orang kafir ni apabila terima ayat begini, dia rasa benda ni tak ada gapo, tidak timbul rasa takut, sebab iman tu tidak ada. Dia khasyah, takut ni sebab iman. Bila tidak ada iman, tak ada takut. Sebab daripada iman itu adanya ma'rifah, kenal Allah dan kenal kuasanya, kenal dia punya azabnya, kenal syurganya, nerakanya. Daripada kenal itulah timbulnya rasa khasyah, timbulnya rasa syauq, rindu, timbulnya rasa apa dia lagi, hub, cinta untuk melakukan kebaikan, takut untuk melakukan penderhakaan, rindu kepada Allah, takut kepada murkanya. Hasil daripada al-ilmu wal ma'rifah, tahu dan kenal. Asas kepada tahu dan kenal adalah iman. Maka seseorang itu wajib beriman. Mereka menjadikan bagi Allah andada, sekutu, yakni menjadikan bagi Allah Ta'ala syarikan. Syarikan maknanya adanya sekutu, adanya pihak lain yang digantikan dengan Allah. Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, ayyu dzambin a'zam, apakah dosa yang paling besar? Maka baginda menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan bagi Allah Ta'ala adanya niddan, sekutu. Nid jamak dia andada, niddan jamak dia andadan. Kamu menjadikan bagi Allah Ta'ala sekutu, menyekutukan Allah, padahal kamu mengetahuinya, padahal dialah menciptakan kamu. Dan yang kedua, apa dia, dalam hadis itu disebut antuzaniya halilata jari, bahawa kamu
berzina dengan isteri jiran kamu. Yang pertama sekali ialah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menyekutukan Allah padahal kamu mengetahui Dia yang menciptakan kamu. Dinyatakan dalam ayat di awal surah Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang manusia, sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan manusia yang sebelumnya, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tuhan kamu ialah alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Tuhan yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan yang terbentang, langit sebagai binaan yang tinggi. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Dia menurunkan daripada langit air hujan. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dengan air hujan tadi, maka Dia mengeluarkan buah-buahan yang begitu banyak sebagai rezeki untuk kamu, maka janganlah kamu jadikan bagi Allah Ta'ala sekutu-sekutu padahal kamu mengetahuinya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kamu jadikan bagi Allah Ta'ala sekutu padahal kamu mengetahuinya. Tetapi mereka menjadikan bagi Allah Ta'ala sekutu. Maksud sekutu di sini diberikan hak ketuhanan Allah kepada yang lain. Hak ketuhanan Allah diberikan kepada yang lain dalam urusan ibadat. Apa sahaja urusan ibadat, dalam bab rukuk, sujud, dalam bab tadarruk, takhasyuk, ad-du'a, tawakkal, ar-raja, semua itu adalah termasuk pengertian ibadat yang khusus untuk Allah. Termasuk adalah bab rezeki, minta kepada yang lain, maka itu dianggap syirik. Mintalah rezeki kepada Allah. Dalam bab susah, mintalah kepada Allah. Tapi orang jahiliyah dia punya, dalam beberapa perkara dia menyekutukan Allah, tapi dalam beberapa perkara bila terdesak, contohnya banyak dalam Quran disebut apabila mereka itu berlayar di lautan, berlayar tengah laut, lalu datanglah waja'ahumul mauju min kulli makan, datangnya ombak yang besar daripada setiap sudut, depan, belakang, kiri kanan kapal. Ketika itu da'awullah, mereka berdoa kepada Allah. Mereka tidak berdoa kepada, minta kepada berhala mereka semua. Dia tak sebut nama berhala. Masa itu dia berdoa minta kepada Allah. Da'awullaha mukhlishina lahuddin, ikhlas mata-mata untuk Allah kerana agamanya. La in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kalau engkau selamatkan kami daripada bencana ini ya Allah, maka kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Ketika terdesak tidak pula berlaku syirik, tapi dalam suasana tidak terdesak berlaku syirik. Mereka menjadikan bagi Allah Ta'ala sekutu. Tujuannya liyudillu, untuk mereka sesatkan, yakni annas, manusia, an sabihi, daripada jalan Allah. Bagaimana dikatakan sesat di sini? Iaitu mereka mencipta alasan. Dia buat alasan, dia kata sekutu-sekutu yang kami jadikan bagi Allah Ta'ala ini adalah untuk tujuan supaya liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mereka itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Alasan itu tak boleh diterima, kerana Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada wasitah, perantaraan dalam urusan ibadat terus. Tapi mereka mengambil perantaraan, menjadikan al-asnam, berhala-berhala sebagai perantaraan. Alasannya liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itu dalam bab ibadat, kalau seseorang itu melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan dan bahasa ini adalah ibadat atas tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, niat nak mendekatkan diri kepada Allah, bagus. Tapi ada pun cara begini la yusyra', tidak disyariatkan, maka ia membawa kepada termasuk dalal, sesat juga. Apabila tidak kena cara, maka dia anggap sesat. Sebab tu kaedah ibadat yang salah disebut oleh ulama usul yang tidak menepati apa yang diajar oleh Nabi sebagai perkara yang bid'ah. Maka sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah adalah sesat. Kita berfikir kenapa pula sesat? Sebab dia lari daripada landasan yang asal, dia terkeluar daripada landasan yang asal. Syirik yang berlaku ni
sebenarnya mengajak manusia untuk beribadat kepada Allah dengan menyekutukan Allah. Sebenarnya orang jahiliyah masih menyembah Allah, tapi dengan cara menjadikan bagi Allah sekutu. Di zaman jahiliyah tak tahulah sampai sekarang ni, mereka menyembah selain daripada Allah dengan menjadikan benda itu sebagai sekutu bagi Allah. Padahal Allah Ta'ala wahdahu la syarika lahu, dia bersifat esa, satu, dan tidak ada sekutu baginya, kerana ia tidak memerlukan kepada sekutu. Kerana Allah Ta'ala itu kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan, ada qiraat baca dengan kuf'an, waw tu tukar kepada hamzah, kufuan, kufuan, kuf'an, dengan maksud tidak ada mukafaah. Mukafaah ada setanding, yang mumathalah, yang serupa, yang musyabahah, yang menyerupai. Maka tidak ada sesuatu yang menyerupai, yang menyamai Allah, sama ada pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya. Kerana sifat uluhiyah, sifat rububiyah, sifat ketuhanan hanyalah hak mutlak Allah yang tidak boleh diberikan kepada sesiapa selain daripadanya. Kalau kita rasa takut sebenarnya, maka mintalah kepada Allah supaya diredakan rasa ketakutan. Sebab ini adalah suatu ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kita biasa dengar ayat dalam surah Baqarah, kami akan menguji kamu dengan sesuatu daripada perasaan takut. Wal khauf minal khauf wal ju', lapar. Tidak jetak ibu suih tak? Takut dia tetap ada api. Oh, luar tak ada juga. Tak apalah. Oh, maaf berlaku tak apa. Tak apalah, kita sambung sikit lagi 10 minit lagi insya ni. Ada tak apa, kita pun habis ayat tadi. Wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilih. Pada ayat liyudillu an sabilih, untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah. Cara manusia menyesatkan manusia lain ni banyak. Dalam surah Luqman, Allah Ta'ala menceritakan di kalangan manusia ada orang yang membeli lahwal hadith. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Dan di antara manusia ada orang-orang yang membeli perkataan yang sia-sia. Lahwal hadith ni percakapan, perbualan yang berbentuk saja-saja, sia-sia. Yang ni kita kata kalau zaman sekarang ni hiburan. Apa sahaja hiburan yang tujuannya liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah. Kalau hiburan itu tidak membawa kepada dalah sesat, maka diharuskan boleh, asalkan tidak melanggar batas-batas hukum agama. Dari sudut tidaklah siapa tinggal semaya, tidak mendedahkan aurat. Tapi kalau hiburan yang dibawa itu siapa menyebabkan orang sesat, apa sahaja hiburan, sukan ke, nyanyian ke, lakonan ke, maka ia termasuk lahwal hadis. Lahwal hadis. Ini yang banyak berlaku zaman sekarang. Manusia menyesatkan manusia dengan cara lahwal hadis. Akhirnya menyebabkan hak nak kepada hiburan, tidak sedar mereka terhibur dengan cara yang mereka telah tersesat jalan. Sebab bukan dekat dengan Allah, semakin jauh kepada Allah. Sebab tu perkara yang biasa banyak ambo ingatkan kepada diri sendiri, kepada anak-anak, kepada pelajar-pelajar di sekolah. Apa-apa sahaja yang kita buat setiap hari kita kena semok balik, adakah yang kita buat tu kita dekat dengan Allah, kita jauh dengan Allah. Kadang-kadang kita ikut nafsu.
menyebabkan kita buat benda yang sia-sia, yang tidak membawa apa-apa nilai untuk semakin dekat kita dengan Allah, maka hendaklah kita astagfirullah, kita beristighfar, minta ampun kepada Allah. Sebab walaupun kita orang beriman, kadang-kadang berlaku juga sedikit daripada nilai-nilai kesesatan dalam hidup. Cuma tidak sesat yang disebut dalalim mubin ataupun ad-dalalul ba'id, sesat yang nyata, sesat yang jauh. Walaupun sesat tu sesat yang sikit, tetapi dikira sesat juga. Kalau tidak disekat, dia akan semakin jauh. Kesesatan yang jauh bermula daripada kesesatan yang sedikit, yang kalau dibiarkan manusia akan bertambah sesat. Maka dengan sebab itu ayat selepasnya mengingatkan kulli ibadiyalladzina amanu yuqimus salah. Katakanlah ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman supaya mereka mendirikan solat. Perkara asas dalam agama supaya tidak sesat, tidak terpesong daripada dalam agama, solat kena jaga. Kebanyakan orang tersesat jalan dalam kehidupan puncanya kerana tidak solat. Cuba kita semak balik kenapa banyak berlaku jenayah. Manusia berani bunuh manusia tiap-tiap hari. Hari ni ada pula satu khabar ni, orang ni tembak orang tu. Kenapa manusia berani bunuh manusia? Cuba tengok balik. Orang yang berani ambil profession sebagai pembunuh upah ni, memang dia tak semaya apa. Orang tak sembahyang, dia tidak solat. Sebab kalau dia solat, dia akan fikir bahawa ini adalah dosa yang besar, dan dia tidak akan tergamu untuk buat dosa menyebabkan dia susah di akhirat. Tapi kalau solat tu tak ada, habis. Punca nombor satu adalah solat. Sungguh menduka ceritakan, boleh puasa pun ramai orang tak solat. Dekat rumah hamba kita tengok, dia buat kerja, bukan dekat jauh lah, tapi masa lagi sembahyang jemaah dia kelih. Sebelum sembahyang jemaah masih buat kerja, balik sembahyang jemaah masih buat kerja. Kita pun tak kita tanya, hari ni puasa ke tak? Boleh puasa tak pergi sembahyang jemaah? Kalau boleh puasa tak pergi sembahyang jemaah, sebulan lain berat lagi lah. Boleh jadi sembahyang 5 waktu pun dia tidak solat. Kita pun susah hati apabila ada dalam kampung kita orang-orang yang meninggalkan solat. Apa yang perlu kita buat? Kalau kita boleh nasihat, kita nasihat. Tapi orang dah ni payah. Orang kata lesen besar, tak makan samir. Tak makan samir. Kalau boleh jadi kita yang ditegur ni, tak boleh. Bukan tapak ni, tembok lah ni. Tak boleh tegur lah ni, tembok tu. Tegur kalau tanya macam mana hari ni apa dia pergi sembahyang masjid mana, sebenarnya dia tak sembahyang pun. Kita tanya pergi sembahyang masjid mana, silap-silap pula po tembok. Tak boleh lah ni, tak boleh tegur. Tegur walaupun atas tujuan untuk tanya khabar, untuk nasihat, untuk kebaikan dia, sebab berlawan dengan nafsu dia, tembok tu. Zaman di mana manusia tidak takut kepada Allah. Jadi bila berlaku rasa takut begini, kita minta kepada Allah Ta'ala supaya kita diberi kekuatan untuk berdepan dengan rasa takut. Dalam banyak-banyak ujian, kita diuji dengan takut, kita diuji dengan lapar, kita diuji dengan kekurangan harta benda, dengan ahli keluarga yang meninggal. Tapi nombor satu yang disebut dalam ayat itu adalah al-khawf, takut. Kadang-kadang kita nak keluar rumah, takut bawa kereta pun takut. Takut penjenayah nak tembak orang lain, peluru tersesat kena kita. Berlaku di tempat, nak bunuh orang lain, letak bom atas bumbu kereta, kena orang lain. Subhanallah. Na'udzubillah min zalik. Ketakutan ini adalah suatu ujian yang besar berlaku apabila penduduk sesebuah negeri engkar kepada perintah Allah, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Maka Allah Ta'ala merasakan kepada mereka dengan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Libasal ju' wal khauf, pakaian takut dan lapar. Rasa takut, rasa lapar dan rasa takut, dua-dua sekali. Perut lapar, perasaan takut. Ini berlaku sekarang ini di Mesir. Berlaku sekarang ini di Mesir. Berlaku peperangan, makanan tak ada, nak tubik ke kedai, tak cari makanan, lapar. Tapi kalau pergi cari makanan, siapa tengah jalan takut, orang tembok. Berlaku di Syria, berlaku di Mesir dan negara-negara yang hidup dalam suasana huru-hara. Di manakah kita hendak mengadu, maka di waktu itulah kita rasa tempat yang paling baik, dan sememang itulah yang terbaik, mintalah kepada Allah. Kalau ditakdirkan kita mati juga, maka matilah dengan cara yang baik, dan diberi kekuatan untuk kita berdepan dengan ujian yang berat. Diperintahkan untuk menafkahkan harta yang diberikan rezeki, ini sedekah.
sebelum datangnya kepada kamu hari yang disebut tidak ada baik, tidak ada urusan jual beli dan tidak ada khilal, tidak ada teman yang dapat menolong. Ayat ni sama dengan ayat dalam surah Baqarah. Kalau kita baca sebelum ayat berapa? Ayat 254, ayat kursi. Sebelum ayat kursi itu, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Lepas itulah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menafkahkan sebahagian yang kami rezekikan sebelum datangnya hari di mana tidak ada lagi urusan jual beli, wala khullah, tidak ada lagi sahabat yang dapat menolong, wala syafaah, tidak ada lagi pertolongan. Iaitu kepentingan bersedekah di samping kepentingan solat. Solat itu hubungan antara kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah dari sudut hablum minallah, solat. Adapun dari segi hubungan manusia dengan manusia dari segi nafkah. Sama ada nafkah secara sirran, secara sembunyi, ataupun secara alaniyah, terang-terangan. Itu terpulang kepada kita. Pernah kita baca dulu dalam surah Baqarah, lama dah. Sedekah secara sembunyi pun baik juga, sedekah secara terang-terangan pun baik juga. In tubdus sadaqati fa ni'mahi, sekiranya kamu menampakkan sedekah, maka ia dikira baik bagi kamu. Wa in tukhfuha, sekiranya kamu sembunyikannya, wa tu'tuhal fuqara, dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka dikira baik juga bagi kamu. Sedekah ni suatu amalan yang paling berkesan untuk benteng, sekat seseorang daripada terkena azab neraka. Yang biasa kita dengar hadis riwayat Adi bin Hatim dalam Sunan Tirmizi, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, peliharalah diri kamu daripada azab neraka walaupun sedekah dengan sebelah buah tamar. Walaupun sedekah dengan sebelah buah tamar, sedekahlah walaupun boleh sebelah buah tamar. Kalau ada peluang untuk sedekah dengan 50 sen, 50 sen lah. Kalau boleh RM1, kalau boleh 5, kalau boleh 10, 10. Tapi sedekah tu menjadi sebab kepada terhijabnya kamu daripada neraka Allah. Ini kalau kita tidak fikir masalah ni, kita akan jadi orang yang sangat bakhil, kedekut dengan harta benda. Tapi kalau kita nampak harta ni menjadi sebab kita terhalang daripada azab neraka, maka kita akan usaha untuk membanyakkan nafkah dan sedekah pada jalan Allah. Wallahu alam. Kita sambung semula untuk ayat berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat.